Ustaz, kita boleh mula Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida, Kak Salida, Kak Anis, ibu sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Saya minta maaf saya terlewat sikit. Di samping saya ada urusan dengan kenalan saya tadi, saya kena settlekan bantuan untuk dia dengan kadar segera. Ini tu ambil masa sikit lah. Jadi kita terlewat dalam 10 minit kan. Minta maaf banyak Baik, insyaAllah hari ni minta maaf kerana kita ni bukannya satu topik yang tetap. Hari tu duk bincang pasal jawab panggilan azan, lepas tu pindah ke tempat lain pula kan. Kita mengambil mana-mana hadis yang boleh kita bincang lah. Ini dalam Bukhari, ya. Walaupun dia dalam Bukhari, tapi walaupun bincangnya macam bincang tentang jenazah, tapi dia dalam Kitabul Iman. Yang kita bincang sebelum ni kan Kitabul Iman. Ada bincang tentang as-salah minal iman dan sebagainya. Hari ni Imam Bukhari dia bincangkan hadis yang ke-47 dalam hadis ke-47 dalam Kitabul Iman. Mana sekejap nak kena sekejap. Hadis 47. Okey, maknanya hadis ke-47 bermula dari awal kitab ya. Kitab yang pertama ialah kitab tentang permulaan wahyu, yang kedua barulah Kitabul Iman. Baik, ittiba'ul janaizi minal iman, mengikut jenazah sebahagian daripada iman ya. Okey, siapa yang nak baca silakan. Mana volunteer nak baca? Ibu Azia boleh, Ibu Azia. Ibu Azia ataupun Ibu Azilah, silakan. Okey, Ibu Azia, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Ali. Semula. Haddatsana Ahmad bin Abdullah. Dia kan mula dengan apa? Wa bihi qala. Sorry, kat mana Ustaz? Yang awal sekali. Ni bukan Ibu Aziah yang biasa baca Bukan, saya baru first time join. Oh iya ke? Tak apa ke? Boleh baca ke? Ya, dari mana ke mana Ustaz? Okey, dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak yang studi baca bacanya bila kita baca yang awal ni, dia kena baca dengan wabihi qala. Okey, saya tulis di ruangan chat dulu macam mana cara bacaan dia Maaf Ustaz. Okey, nama sama. Tapi alhamdulillah. Okey, macam tu di ruangan chat wabihi qala haddatsana macam tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wabihi qala haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Ali al-Manjufi qala haddatsana al-Manjufi qala haddatsana Rawh qala haddatsana Auf an al-Hasan wa Muhammadin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man attaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri biqiratin مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط تابعه عثمان. Okey, yang tu tak apalah.
Yang tu okey, tak apalah yang tu. Okey. Terima kasih banyak Penaziah ya. Bacaan yang bagi saya sangat baik dan lancar. Kali pertama rupanya tapi dah lancar, sangat baik bacaan dia. Dia memang yang awal tu dia bermula wabihi qala ataupun bolehlah kot kita baca qala al-Imam al-Bukhari. Tapi yang guru saya ajar wabihi qala hadatsana Ahmad bin Abdullah sekian-sekian kan. Okey, Kak Syida boleh buka suara Kak Syida? Boleh Ustaz. Kak Syida. Okey. Kak Syida Boleh, tengah. siapa nama guru Imam Bukhari? Ustaz, minta maaf ya sebab Kak Syida tengah buat apa tu. Oh, tengah urusan. Okey, tak apa. Kak Anis. Kak Anis. Ada Ustaz, ada. Okey. Siapa nama guru Imam Bukhari, Kak? Guru Imam Bukhari. Hmm. Ahmad binti Abdullah. Ahmad bin Abdullah kan? Abdullah. Dia boleh je baca Abdullah tapi bahasa Arab ni dia ikut dia Ikut kena ikut bacaan. perkataan sebelum kan? Kalau bin je dia baca Abdullah. Kalau kita panggil, kalau kita nak panggil orang tu nama dia Abdullah. Okey, nama dia Abdullah. Tapi kita nak panggil dia. Ya depannya wahai ataupun ya. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Abdullah. Dal tu baris atas. Okey. Baik. Puan-puan kalau ada benda yang tak jelas dalam perbincangan hadis, tanya terus ya, jangan malu. Kita dah kelas hadis ni dah berjalan lama dah. Malu je tanya. Malu je tanya. Tak faham je tanya, jangan malu. Sebab yang penting kita nak, kalau boleh kita nak faham betul-betul lah perbincangan kita ni. Baik. Okey, sekarang kita tak bincang tentang ilmu hadis secara mendalam. Kalau ilmu hadis, benda yang menjadi tumpuan ulama hadis ialah sanad tu. Yang ni tumpuan utama dia. Yang syarahan ni tumpuan yang kedua. Syarahan ni bukan saja ulama hadis, ulama lain pun boleh syarah juga. Tapi kalau yang sanad ni yang dianggap paling penting, hadasana pun yang paling penting. Dan yang bawah ni taba'uhu Usmanul Muazzin. Tapi kita tak belajar kat sini. Kalau kita belajar kat sini, last sekali kelas ni tinggal 2 orang je. Kak Syida, saya. Kak Syida pun terpaksa sebab penganjur. Jadi kita elakkan perbincangan teknikal tentang hadis. Kita lebih kepada syarahan hadis. Baik. Kerana kita ni sebagai orang umat Islam, yang kita nak fahamnya hadis tu. Tapi ulama hadis, dia nak kena faham atas tu sebab nak menentukan kedudukan hadis tu kan. Baik, sekarang ni mungkin Ifah boleh tolong terjemahkan hadis ni mula dengan manitaba'ah. Kak Halina sini. Nak tanya Ahmad Ibnu Abdullah ni Imam Ahmad ke? Bukan. Bukan Kalau Imam Ahmad, dia Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Bukanlah. Okey Ustaz. Okey, sila Ifah boleh terjemah hadis? Manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban. Siapa yang mengiring jenazah muslim dengan keimanan dan mengharapkan balasan, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha, dan dia bersama jenazah itu sehingga disolatkan dan dikuburkan, fa innahu yarji'u minal ajri bikiratain. Maka dia pulang dengan ganjaran 2 kirat. Kullu kiratin mithlu Uhud. Setiap 1 kirat seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan, dan siapa yang solat bagi jenazah itu kemudian pulang sebelum dikebumikan, fa innahu yarji'u bikirat. Maka dia pulang dengan 1 kirat. Okey, terima kasih banyak Ifah ya. Puan Zania, nama Imam Bukhari ialah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin yang hujung tu selalu saya lupa. Tapi boleh je kita nak cari sekejap kan. Okey. Ini nama Al-Imam Al-Bukhari mana nak cari Okey ni kat Al-Imam Al-Bukhari
bin Ismail bin Ibrahim. Dia last sekali tu Faraz, saya lupa nama yang hujung sekali tu. Okay, cuba tengok bin oh ni pun tak ada. Ada bin Bardizbah. Ni Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Itu yang pelik sikit lah, Bardizbah tu pelik sikit. Al-Ju'fi Al-Bukhari. Bukhari tu sebab dia lahir di Bukhara, ya. Macam Baihaqi tu lahir di kampung Baihaq. Al-Imam Nawawi lahir di kampung Nawa. Huruf ya belakang tu panggil ya nisbah. Artinya ya menunjukkan dia berasal tempat tu. Tempat tu nama Bukhara. Bila ada ya di belakang Bukhari, ada ya belakang tu, itu menunjukkan dia berasal dari Bukhara. Namanya Nawawi. Kampungnya nama Nawa. Orang yang berasal dari kampung Nawa dipanggil An-Nawawi. Orang yang berasal dari kampung Baihaq dipanggil Al-Baihaqi. Orang yang berasal daripada Zuhur dipanggil Az-Zuhri. Begitulah. Dan ada juga yang nama tu dia bukan nama tempat, tapi dia nama kabilah. Ataupun nama kabilah ni contohnya ada seorang wanita Al-Ghamidiyah. Baca Al-Ghamidiyah. Bukanlah wanita tu namanya Ghamidiyah. Bukan. Tapi wanita tu dia berasal daripada kabilah Ghamid. Maka kalau orang lelaki dipanggil Al-Ghamidi, kalau wanita dipanggil Al-Ghamidiyah. Ya. Okey, ada juga yang nama tu nama Tok. Nama Tok. Imam Ahmad pun dikenali, Imam Ahmad dia dikenali dengan nama Ahmad. Tapi kalau bin tu bin kepada tok, bukan bin kepada ayah. Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal tu tok dia. Nama ayah dia ialah lain. Kita tengok. Okay, bagi kita nampak betul-betul. Ini Imam Ahmad ya. Al-Imamu Ahmad. Okay, tengok Al-Imamu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Shaybani Al-Zuhli. Jadi nama dia Imam Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad. Tapi kerana tok dia yang popular, maka beliau dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga dengan Al-Imam Syafi'i pun popular dengan nama tok. Ini biasalah tuan-tuan dan puan-puannya. Kita orang Melayu tak biasa, orang Arab biasalah macam tu. Okey, tengok Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tak apalah kecil ni. Okey, saya besarkan. Okay. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas. Nak sebut Al pun boleh, tak nak sebut Al pun tak apalah. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'. Kerana Syafi' ni orang yang glamour, maka Imam Syafi'i ni dikenali dengan nama moyang dia tu, tok dia tu. Orang panggil dia Al-Syafi'i. Al-Syafi'i ni maknanya cucu cicit Syafi'. Itu maksudnya ya. Cucu cicit Syafi'. Kawan saya pun ada peringkat senior. Dia namanya Saiful Nawawi. Saiful apa namanya penuh Saiful Nawawi, Saiful bin Nawawi ke apa. Tapi dia dikenali dengan nama ayah dia. Bukan dikenali dengan nama dia. Jadi itu jarang-jaranglah orang Melayu yang macam tu kan. Tapi orang Arab biasa. Dikenali dengan nama tok, dikenali dengan nama kabilah, dikenali dengan nama tempat kelahiran. Macam Razi, Ar-Rai. Dia asal Ar-Rai, dipanggil Ar-Razi. Baik. Kalau kita tengok orang Melayu pun sebahagiannya dia suka juga nama gelaran. Dia belajar, kadang-kadang dia nisbah kepada tempat pengajian. Dia belajar di Al-Azhar, dia panggil Al-Azhari. Dia asal daripada Gua Musang, Gua tu Al-Ghar, dia panggil Al-Ghari. Contohnya orang yang berasal daripada Gua Musang. Ada orang nama Seberantakir, At-Takiri. Jadi bolehlah kalau puan-puan sendiri nak letak nama asal dari tempat mana apa kan. Tapi tak letak pun tak apalah. Tapi terpulang, silakan. Okey, ceritanya orang yang mengikut jenazah ni Imam Syafi'i nak sebut, Imam Bukhari nak sebut.
perbuatan kita mengikut jenazah ni termasuk daripada tuntutan iman. Itu cerita dia ya. Maka di sini ada dua kategori yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mengikut jenazah ni dia ada dua bahagian ya. Bahagian yang pertama ialah sesiapa yang mengikut saya ni kena gerak-gerak benda ni. Macam tu senang sikit. Yang pertama ialah sesiapa yang mengikut jenazah dengan syarat adanya dua benda ni, iman dan penuh ihtisab. Ihtisab ni apa dia? Dengan penuh pengharapan lah. Dengan penuh pengharapan, keyakinan, nak dapat pahala dan ganjaran daripada Allah. Maka dia pun bersama dengan jenazah itu sampailah disolatkan, sampai solat jenazah dan sampai dikebumikan. Mana dia pergi sampai dia ikut jenazah ni sampai solat dan sampailah dia dikebumikan, jenazah tu dikebumikan, maka dia mendapat dua pahala, yang mana pahala ini digambarkan dalam bentuk qirat ya, qirat. Jadi bila sebut qiratain, kalau satu biqirat, kalau satu. Tapi bila ada ya dengan nun belakang tu, biqiratain artinya ada dua qirat. Kullu qiratin, satu qirat tu bersamaan dengan sebesar gunung Uhud. Dia punya besar tak besar pahala tu. Ya. Jadi artinya kalau kita pergi sampai selesai kedua-duanya, kita dapat pahala sebesar 2 gunung Uhud. Satu, tak payahlah kita nak ukur gunung Uhud tu tinggi mana, berapa dia punya meter ketinggian dia menjulang ke langit. Itu bukan satu keutamaan lah. Keutamaannya ini ialah hadis menggambarkan banyaknya pahala kalau kita solat jenazah dan juga sampailah jenazah dikebumikan. Baik, yang keduanya ialah sesiapa yang solat kemudian kembali sebelum dikebumikan, maka dia mendapat satu qirat. Ya, siapa yang solat je tapi dia tak pergi sampai ke bumi, dia dapat satu qirat. Ibn Umar radhiyallahu anhuma apabila mendengar hadis ini, beliau pun menangis. Yang menyatakan banyaknya kita telah merugikan qirat selama ini. Qirat tu bukan main banyak lagi Allah Ta'ala sediakan, tapi banyak yang kita rugikan. Dan sekarang dah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, puan-puan dia, boleh dikatakan hampir-hampir kita sukar mendapat qirat walaupun kematian banyak berlaku kan. Dulu kita nak jumpa kematian kalangan kita ni payah. Bukan payahlah, jarang-jarang lah berlaku, menyebabkan kita mengalami kesulitan untuk mendapat pahala qirat. Tapi sekarang ni kematian berlaku dengan begitu banyak. Tapi ni dalam sehari dua hari ni agak terkawal ya, alhamdulillah. Tapi sebelum ni banyak yang melibatkan kenalan-kenalan kita pun, tapi kita tak mampu pun nak mendapat qirat tersebut. Kerana kita nak pergi pun tak boleh, kita nak iring jenazah pun tak boleh, melainkan ada orang seperti kenalan saya, Ustaz Amirul Muttaqin. Memang beliau yang menguruskan jenazah, beliau yang gali kubur, beliau yang urus, beliau ustaz. Dan beliau memang ada menulis, dahulunya menulis buku tentang panduan menguruskan jenazah. Satu tulisan yang bagi saya ilmiah, alhamdulillah. Ya. Jadi puan-puan sekalian, kalau kita tengok ada juga hadis lain yang menyatakan pahala buat benda tu ialah mendapat qirat. Jadi ulama pun bahas lah, tapi saya tak ingat dia punya hadis apa dia. Adakah apabila Nabi SAW menyatakan pahala lain pun bersamaan dengan satu qirat tu, adakah ia bersamaan dengan sebesar gunung Uhud? Dalam isu lain, dalam ibadat lain, ya. Yang saya lupa tu ibadat apa, kalau kita buat kita dapat pahala sebesar qirat. Adakah sebesar qirat itu maksudnya sebesar gunung Uhud juga? Ya. Yang nombor satu, siapa yang solat tak satu qirat, siapa yang solat dan juga tunggu sampai dikebumikan dapat 2 qirat. Baik. Adakah amalan lain yang Nabi SAW menyatakan tu dapat pahala 1 qirat tu bersamaan dengan sebesar gunung Uhud? Yang tu ada khilaf kalangan ulama. Ada ulama menyatakan tidak semestinya begitu. Qirat ni artinya gambaran pahala yang banyak.
Dalam kes solat jenazah, Nabi gambarkan banyak tu sebesar gunung Uhud. Tapi dalam kes amal ibadat lain, kalau kita jumpa Nabi menjanjikan pahala sebesar Qirat, tidak semestinya sebesar gunung Uhud. Tak semestinya. Tapi dalam kes jenazah, ya, sebesar gunung Uhud. Baik. Itu syarahan dia. Jenazah ni dia boleh disebut sama ada al-janazah ataupun al-jinazah. Biasa kita sebut jenazah kan. Je tu tak ada dalam bahasa Arab kan. Apa ya je dalam bahasa Arab? Kecuali kita baca secara qiraat. Je ataupun jenah. Tapi tak kena lah. Jadi dia mesti janazah ataupun al-jinazah. Sebahagian ulama dia membezakan antara janazah dengan jinazah dengan menyatakan kalau yang baru meninggal tu, yang meninggal tu namanya jenazah. Tapi kalau janazah ni macam mana? Takut saya silap dia punya terjemah tu, saya minta maaf lah. Saya tak nak cerita lah. Tapi ada sebahagian ahli lughah ni dia kata bacaan yang tepat bagi si mati itu ialah al-jinazah. Ya. Al-jinazah ni maknanya orang yang telah ditutup. Sekejap saya nak sekejap ya. Okey. Kita ambil satu kitab yang besar ni. Sedabak. Ini sebagai tambahan maklumat je. Tak tahu pun tak apa yang ni. Okey, janazah ni artinya menutupi. Betul lah. Janazah ni menutupi. Di atas pesungan. Okey. Artinya, okey. Kak Syida, kalau kita nampak ada orang meninggal dunia kan? Ya. Ada orang meninggal dunia, baru je meninggal dunia, kita nak panggil dia jenazah ke kita nak panggil dia mayat? Selalunya kebiasaan orang Melayu ni panggil jenazah. Tapi Kak Syida dengar ada ustaz bagi tahu kita panggil mayat saja. Mayat, okey. Terima kasih banyak Kak Syida. Dia point dia tadi, menutupi tadi. Kalau orang yang baru meninggal, orang dah tutup belum dia dengan kain kafan? Belum kan? Jadi apabila dia belum ditutup dengan kain kafan, biasanya orang panggil dia sebagai al-mayyit ataupun mayat. Cuma kita orang Melayu mungkin kurang selesa dengan penggunaan al-mayyit ataupun orang mati. Maka kita panggil mengikut panggilan masing-masing lah, sama ada almarhum ataupun mulah ataupun arwah. Tapi itu semua istilah yang mengelirukan kalau mengikut bahasa Arab. Kalau ikut bahasa Arab lah. Kalau kita panggil arwah, artinya roh-roh ramai. Tapi tak apalah, dalam bahasa Melayu ni seorang pun dipanggil arwah. Walaupun sebenarnya arwah berarti beberapa orang yang meninggal dunia. Roh-roh. Tapi ala kulli dari sudut bahasa yang asalnya, orang yang baru meninggal dipanggil al-mayyit ataupun mayat. Tetapi apabila dia telah diuruskan, ditutupi dengan kain kafan, barulah dipanggil sebagai al-jinazah. Manakala keranda yang nak mengusung jenazah tu dipanggil al-janazah. Itu yang paling saya faham lah, saya minta maaf ya, yang bab jenazah tu. Setahu saya jenazah tu artinya pengusung keranda. Tapi ada je ulama kata jenazah tu jenazah lah, sama je dengan jenazah. Baik. Jadi puan-puan sekalian, itu satu hal. Ada persoalan ke tentang benda ni? Dia syarahannya tak panjang sangat lah tentang jenazah ni. Kak saya nak tanya Ustaz, Kak, sila Kak. adakah hadis ni terpakai untuk orang perempuan juga? Terpakai, yang ikut jenazah apa tu kan? Payahlah soalan Kak ni, memang tak boleh jawab lah. Kita kubur sekali tu ya, betul Salina kan? Solat tu kita dapat solat lah, tapi kalau kubur tu macam tak digalakkan kan kita kubur kan? Betul. Kalau kita orang yang mamak ni memang tak boleh pergi. Tak boleh pergi ke kubur, Kak? Kita orang memang tak bagi. Okey. Bagus juga. Dia sebenarnya macam tu lah. Macam mana ya?
kalau pergi pun kita tak boleh mendekati. Maksudnya kalau macam kadang-kadang kat masjid kan buat solat jenazah kat masjid ada kawasan perubahan, kita memang kita nampak dia, kita tengok dari jauh je, tak boleh pergi dekat. Betul. Dia kalau kaum wanita ni memang tak digalakkan masuk kubur sebenarnya. Bukan sahaja yang kematian suami. Sesiapa sahaja. Okey. Tapi soalan Kak tu betul-betul membuatkan saya agak terkesima. Macam mana jawapan dia sebenarnya kan? Terima kasih banyak Kak bagi ilmu baru untuk kami ni. Tapi tak dapatlah pahala. Dia gini Kak, dia kaum wanita ni dia selalu special ya, selalu special. Tak pergi solat jemaah pun dapat pahala banyak, duduk solat seorang-seorang dalam rumah kan. Orang lelaki kena pergi solat jemaah barulah dia dapat pahala yang banyak. Wanita tak, duduk dalam rumah pun dapat pahala yang banyak. Jadi dia ada kelainan antara orang lelaki dengan wanita dalam bab kiraan pahala. Pahala ni pun dia bukan semestinya bila pahala banyak mengikut kuantiti menyebabkan ia berkualiti. Tak juga. Contohnya orang baca Quran 5 juzuk satu hari, pastilah banyak pahala dia daripada sudut kuantiti. Tapi kalau orang tu baca Quran sedikit, tapi dia mengambil masa untuk memahami, menghayati Al-Quran itu, walaupun dari sudut kuantiti pahalanya tak sebanyak yang baca 5 juzuk, tetapi kualiti pahalanya. Jadi kita nak kuantiti ke kita nak kualiti? Kuantiti ni dia boleh hapus dengan sedikit dosa sebab dia tak ada daya tahan, ya. Daya tahan dia macam contoh kita macam mana ya? Kalau kita nak cerita soal kuantiti ni, boleh tak kalau puan-puan bagi contoh benda yang praktikal hidup kalangan kita ni? Beza antara kuantiti dengan kualiti. Solat tu tak yang hidup. Contohnya hidup. Makan tapi makan apa dia tu kualiti tu kan? Yalah, makanan yang berkualiti tu better untuk kesihatan daripada makanan yang banyak kuantiti. Saya nak pergi contoh yang berdaya tahan tu. Kadang-kadang benda tu banyak, tapi kalau banyak macam mana pun kalau tak ada kualiti, dia tak bertahan lama. Tapi kalau benda tu dia walaupun sedikit, tapi dia kualiti dia tinggi, dia tahan lama. Pahala pun begitu. Pahala dengan kuantiti yang banyak, kalau mari dosa satu, dia boleh hapus pahala-pahala tersebut dengan mudah. Tapi kalau pahala yang kita buat tu kualitinya tinggi, dan kita melakukan dosa yang sama, tak semestinya pahala tu dia hapus begitu je. Kerana dia punya kualiti tu, daya tahan dia kuat. Semacam kereta, contoh kereta kan. Kereta ni, kalau kereta yang mahal, kereta yang mahal dengan kereta yang murah kan. Buatan yang begitu hebat, yang mahal ni, walaupun mereka mengalami kemalangan yang sama, dia punya kekuatan kemalangan tu, tapi kereta yang mahal, yang tahan lasak ni, dia takkan rosak. Dia rosak sikit je kan, berbanding dengan kereta yang kurang tadi. Jadi begitulah dengan pahala. Kalau pahala tu berkualiti, dia sukar dirosakkan dengan dosa-dosa yang dilakukan. Dia daya tahan dia tinggi. So kalau begitu juga dengan wanita tadi. Walaupun wanita tadi, contoh dalam kes solat jemaah yang biasa kita bincangkan, walaupun wanita tidak pergi solat, kaum ibu tidak pergi solat di rumah, di masjid, yang katanya kalau solat jemaah ni dapat 27 kali ganda, tapi kaum ibu hanya solat di rumah, tapi kerana solat di rumah itu lebih menepati sunnatun Nabi SAW, maka kaum ibu mendapat kualiti pahala yang amat luar biasa. Cuma kadang-kadang kaum ibu pergi ke masjid dengan tujuan untuk mendengar kuliah maghrib, kalau ada, ataupun kelas pengajian agama, itu cerita lain lah. Tapi dalam keadaan biasa, memang kaum ibu yang terbaik solatnya ialah di rumah. Itu dalam keadaan biasa. Jadi dia punya kualiti pahala dia tu tinggi. Baik. Walaupun kata orangnya, kalau solat di masjid kan, solat jemaah, tak, dia kaum wanita kiraannya berbeza berbanding kaum lelaki. Sebab itu kaum wanita pun dia ada waktu cuti. Adakah bila waktu cuti ni maknanya kita pegang mazhab Syafi'i tak boleh baca Quran, maka untunglah kaum lelaki boleh baca Quran dapat pahala? Tak, kiraan dia bukan begitu.
Kaum wanita bila dia taat kepada perintah Allah Azza wa Jal dan dia boleh gantikan dengan zikir-zikir, ataupun kalau dia hafal Quran bolehlah dia baca Quran mengikut mazhab Syafi'i sekalipun, demi menjaga hafalan tersebut. Jadi dia redha pada Allah itu sendiri pun kualiti pahalanya sangat tinggi. Ya. Ustaz, Baik. Silakan. saya nak tanya Mm-mm. yang pasal wanita dibenarkan melawat kubur kan masa mula dalam Quran tak dibenarkan kan? Saya pun lupa nak cerita balik pasal kubur tadi kan. Okey, lepas tu Okey. dibenarkan. Lepas tu macam mana boleh yang kata tak dibenarkan tu? Kecuali yang dah tu macam kata suami kan. Isteri memang tak boleh lah lepas tu. Tapi lain pada tu kata adik-beradik dia ke, mak dia ke. Memang tak boleh ke Ustaz? Okey, macam ni Puan Halimah, kasih banyak Dia kembali pada tadi, saya pun dah terlupa dah. Kalau berlaku kematian, kita bahagikan pada dua tadi. Puan Halimah ya. Satu, apabila berlaku kematian, wanita kaum ibu tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan perkuburan semasa kematian itu berlaku. Sama ada kematian tu kematian ahli keluarga kita ataupun kematian orang lain yang berdekatan dengan kubur keluarga yang kita nak ziarah. Kita nak ziarah kubur keluarga kita, tapi kubur keluarga kita tu berdekatan dengan kubur orang lain yang baru nak diuruskan. Maka kaum ibu ni tak dibenarkan ziarah kubur pada waktu tersebut. Kenapa? Kalau ikut alasan dahulu, kaum ibu ni tak dibenarkan ziarah kubur semasa hari kematian tu kerana dia punya perasaan sedihnya tu tinggi. Apabila perasaan sedih dia tinggi, maka dia boleh menangis. Menangis tu bawa kepada meratap. Kalau menangis yang biasa okey, tapi dia bawa kepada meratap. Itu yang biasa berlaku pada orang Arab. Orang Arab, orang India yang dia menangis kuat-kuat, dia meratap ya. Jadi itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mahu berlaku tu. Satu. Yang keduanya, kerana apabila kita menguruskan kubur ni tak sesuai orang wanita berada di situ, dia mengganggu kerja orang lelaki. Jadi dua tak sesuai. Yang ketiganya, apabila kita mengebumikan si mati, kita ni masa tu proses untuk mengingati akhirat. Ya, proses untuk mengingati akhirat. Dalam keadaan kita nak ingat akhirat ni, kita tolonglah uruskan jenazah orang taman kita yang meninggal ataupun orang kampung kita yang meninggal. Tiba-tiba kita tertengok anak dara si mati ni. Lawa juga dia rupa-rupanya. Ataupun yang pergi tu ialah isteri si mati nak masuk juga dalam kubur. Nak juga pada tak boleh. Jadi menyebabkan ada mata ataupun ex-boyfriend dia tertengok. Lawan juga janda si mati ni ada sebut kan. Jadi itu menimbulkan masalah-masalah keimanan. Sebab itulah yang benda-benda yang Nabi nak elak tu. Masa orang tengah mati ni, orang nak ingat kepada kematian, nak ingat pada hari akhirat, tiba-tiba dah ada gangguan. Dan kaum ibu kita kena terima bahawasanya ini perbincangan ilmiah, bukan saya nak bincang benda mengarut. Kaum wanita ni Allah bagi bila dia menangis makin nampak cantik. Bukan menangis yang sakan yang tak elok tu lah. Kalau dia menangis yang elok tu memang ni. Tapi kalau dia menangis kesedihan tu, kalau dia orang putih, mukanya nampak merah. Dan benda tu boleh menarik perhatian orang lelaki. Jadi benda itulah benda yang kita nak kena elakkan. Kadang-kadang orang lelaki jadi hibur. Jadi hibur tengok, dia pun rasa tak apalah nanti aku jagalah kau nanti suami kau dah tak ada. Dia timbul perasaan-perasaan demikian. Padahal dia kena jaga iddah 4 bulan 10 hari lagi. Sebagai contoh. Jadi tuan-tuan dan puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, benda ni yang benda yang dijaga dalam Islam. Ya. Tapi Puan Halimah, kalau bukan pada hari kematian, kalau orang wanita nak pergi ke kubur, tak ada masalah. Kerana Nabi SAW sendiri menyatakan, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulunya saya larang kaum wanita pergi ke kubur kerana tadilah masalah ratapan dan sebagainya. Tapi apabila keadaan kaum wanita semakin bertambah baik, tidak ada lagi ratapan, maka Nabi kata fazuruha, pergilah kamu ziarah kubur kerana ia mengingatkan kepada kematian. Lepas tu boleh. Tapi peringkat awal tu Nabi tak bagi sebab banyak mafsadah ataupun benda-benda tak elok yang berlaku. Okey, begitu ya Puan Halimah? Dari apa yang diamalkan oleh keluarga Kak Salina memang bagus. Sepatutnya tak boleh.
Kalau nak pergi pun duduk bahagian luar dan bukan duduk kawasan orang lalu lalang sebenarnya. Sebab bila duduk kawasan orang lalu lalang pun tak tercapai matlamat ingat akhirat tadi. Wallahualam. Benda ni Kak Syida, sembang senang tapi bila kena pada keluarga kita tak terkawal. Betul. Sebab Ya, bila Ustaz. berlaku, kita nak urus jenazah. Ya. Masa nak urus jenazah, tiba-tiba keluarga kita yang wanita pun masuk ramai-ramai kawasan kubur. Kita pun alamak macam mana ni? Betul. Dan kalau kita nak halau, kecoh pula. Jadi kekecohan berlaku di kubur. Nak tak nak benda ni mesti dengan ilmu. Semua orang kena saling memahami. Dan satu lagi Wallahualam. Ustaz, Ya. pengurusan jenazah tu kan, bila dah ramai-ramai perempuan, kadang-kadang diangkat, dia selak kain, macam dia angkat kain semua tu kan. Jadi pada Kak Syida benda tu menekan fitnah daripada jenazah. Kesian lah. Betul. Satu bapak dia ke dah menimbulkan fitnah untuk bapak dia. Jika suami pula nanti kesian suami dia, tak ajar ke isteri dia macam mana semua tu benda tu kan. Lepas tu satu lagi ada pernah dengar Ustaz ada cakap sewaktu kita berlaku pengurusan jenazah tu, dia katakan ada malaikat rahmat turun pada masa perkemian tu. Sekiranya ada kaum muslimat yang ada bersama tu, sebab dia ada pergaul, ada percampuran lelaki dengan perempuan kan, macam yelah dengan aurat yang tak tutup semua tu, dia tak nak duduk dalam majlis tu untuk mendoakan si mati tu. Betul ke Ustaz? Yang tu saya tak tahu Kak. Wallahualam. Okey. Sebab ada Ustaz bagi tahu lah masa tu kan. Itu yang Kak ada pegang tu, kalau Kak ada pesan dekat dia orang, kalau jangan putuskan rahmat pada yang meninggal tu lah. Sekiranya ada percampuran di tempat kubur tu akan menyebabkan malaikat rahmat tak datang. Kita punya kepercayaan. Saya tak tahu Kak yang tu Kak. Okey Ustaz. Ustaz nak tanya Ustaz. Okay, silakan. Puan. Tengok ada hilang pegang. Selalu ditanya apabila pengurusan di kampus urusan jenazah di masjid. Jadi kami akan uruskan. Jadi yang kami urus ni perempuan kan. Boleh tak kami kalau selesai tu kami join dengan untuk semayang solat jenazah. Okey. Terima kasih banyak Ibu Zania. Ibu kalau nak solat jenazah tu tak ada masalah bagi kaum wanita ya. Dalam keadaan terjaga. Bahkan di Mekah pun kaum wanita solat jenazah je pun. Okay. Cuma saya tak pasti kenapa ia tidak dia macam kekok sikit di tempat kita ni kan. Wallahualam. Tapi sebab saya ingat masa kelas dengan di Masjid Rawan dulu kat Syida. Pernah sekali ada kematian berlaku pada hari Jumaat, saya ingat. Kita berhenti ramai-ramai kelas dan kita solat jenazah sekali itu. Ya. Baik. Boleh tak ada masalah. Ya, Ustaz. Saya rasa di Malaysia tak ada masalah perempuan semayang sebab kami kalau di kelas pun kami berhenti untuk semayang. Solat jenazah dulu kan. Betul. Lagi satu Ustaz, ini selalu ditanya isteri pengurusan jenazah tu di masjid. Jadi dia kata dia nak tengok juga, dia nak semayang dengan solat suami dia. Boleh tak Ustaz dia datang? Sedangkan dia kata dah jatuh edah masa tu, dia kena tinggal kat rumah. Itu saya rasa lebih baiklah kita jaga benda ni, iaitu isteri tak perlu datang. Saya rasa begitu yang paling baik. Tapi saya tak berani nak kata sebenarnya boleh datang ke tak boleh datang. Saya tak berani kata yang tu. Sebab apa tujuan iddah sebenarnya? Tujuan iddah supaya dapat mengelakkan percampuran antara si badu dengan masyarakat orang ramai. Supaya mata orang lelaki ni tidak melihat kepada dia, yang membolehkan lelaki ni menyimpan perasaan yang bukan-bukan, dan takut tak sampai lagi iddah 4 bulan 10 hari dah ada orang nak lamar dia dah. Jadi ada berlaku satu peristiwa dengan sahabat kami lah kan. Jadi anak dia masa kita ada bilik, masa mandikan suami tu, isteri tu dimasukkan dalam bilik tu lah. Jadi yang ngurus pun anak bukan anak dia orang juga. Kemudian dia balik dulu sebab masa tu hari Jumaat. Jadi jenazah akan disolatkan selepas Jumaat. Lepas Jumaat anak dia jemput untuk anak mak dia solat je. Lepas tu mak dia balik. Boleh ke Ustaz? Saya jujur saya tak berapa pasti isu ni Ibu. Boleh tak boleh sebenarnya sebelum dikebumikan apa tu saya tak pasti. Tapi saya lebih suka untuk kaum ibu berada di rumah. Apabila dalam keadaan kita tak pasti kan, boleh ke tak boleh sebenarnya. Tak tahu macam tu bila orang tanya agak-agak nak jawab. Tak sekarang ni sifirnya bila kita tak tahu boleh ke tak boleh. Okey. Ada tak hadis yang menyatakan boleh ke tak boleh? Tak jumpa hadis.
Jadi lebih baik kita ambil pedoman daripada hadis yang lain. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang meragukan kamu kepada benda yang tidak meragukan. Jadi boleh ke kaum ibu pergi solat jenazah, pergi ke masjid sebagai contoh, benda tu meragukan kan? So bila benda tu meragukan, boleh ke tak boleh, tinggalkan. Duduk di rumah itu lebih menjaga takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. So maaf Ustaz. Kak Maksud Nis, Ustaz, balu si yang meninggal tu, kalau masjid yang uruskan dia punya jenazah, maksudnya biar dia duduk di rumah lah kan? biar dia duduk di rumah, itu paling baik. Kalau diuruskan di rumah memang tak ada masalah lah ya. Di rumah tak apalah, memang di rumah dia kan. Dia sebenarnya memang paling baik jenazah ni diuruskan di rumah. Tapi bukan semua rumah ada kondisi yang baik kan. Ya Kak? Okey. Begitu juga dengan beberapa benda dengan jenazah ni. Contohnya ada orang yang azan, ada orang yang iqamah ketika memasukkan jenazah ke dalam perkuburan. Itu pun tidak ada dalam ajaran Islam. Dia kata kononnya begini, apabila kita lahir, kita disambut dengan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Bila meninggal pun kita hantar dia dengan azan dan iqamah. Dan perkara ini tidak ada dalam sunnatun Nabi SAW. Tak pernah Nabi buat, tak pernah sahabat Nabi buat. Tiba-tiba kita nak cipta satu amalan ni dengan alasan masa lahir pun begitu, masa mati pun begitu. Tak boleh lah. Dan antara ulama yang mengkritik benda ni ialah Ibn Hajar Al-Haytami, ulama besar dalam fikir mazhab Syafi'i. Bukan Ibn Hajar yang syarah kitab Bukhari ni, tak. Ini Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang tu Ibn Hajar Al-Haytami dia kritik. Dia kata perkara ini ialah perkara bid'ah. Jadi kita kena hati-hatilah ibu-ibu sekalian ya. Bid'ah sekarang ni saya pun ada sebut dalam 2-3 kelas sebelum ni. Bid'ah banyak sangat berlaku berkaitan dengan kematian. Bid'ah yang berlaku tentang kematian ni antara yang besarnya ialah terlalu mengheboh-hebohkan kematian seseorang. Jadi tak payahlah begitu. Dan kalau saya meninggal nanti pun ibu-ibu, biasa-biasa je lah, tak payahlah nak cerita berlebihan. Kalau kalangan kita ada meninggal pun, kita biasa-biasa ucapkan doa pada dia. Itu lebih diperlukan. Orang mati ni nak glamour buat apa lagi, dah mati dah pun. Ni kita nak cerita pelik-pelik, bukan-bukan. Kemudiannya benda kecil pun kita nak perbesar-besarkan. Jadi itu kacau. Masyarakat kita jadi kacau dengan benda-benda sebegini. Okey, baik. Sampai dengan kita bawa cerita yang palsu pula, konon-kononnya bila dia meninggal ada solat jenazah berlaku di Masjidil Haram. Walau tak ada pun benda tu berlaku, seorang tu je solat jenazah. Tapi cara kita tu membesar-besarkan dan kita tidak mengawal benda tu. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Baik, jadi sekarang ni kita masuk hadis yang lain, iaitu khauful mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Okey. Bab seseorang mukmin yang takut amalannya binasa, amalannya habis semua tak dikira dalam keadaan dia tidak menyedarinya. Apa dia Kak? Sebelum kita mula hadis yang baru, tanya satu soalan lagi boleh? Silakan. Itulah sekiranya seorang isteri kan dia berhajat, macam sekarang ni perkumpulan jenazah di masjid-masjid lah kan. Memang kalau nak buat kat rumah tu macam suka sikit lah. Sekiranya seorang isteri tu, dia menguruskan jenazah suami dia, untuk kafan, semua mandi ke semua, lepas tu dia balik. Boleh ke macam tu Ustaz? So, macam mana Ke tak boleh? Dia sebaik-baiknya bukan isteri yang urus. Orang lelaki yang urus. Apabila Nabi SAW meninggal, bukan isteri Nabi yang urus. Kalau isteri Nabi ini ialah sebaik-baik manusia. Ummul Mukminin Aisyah manusia yang terbaik masa tu. Ketika Nabi meninggal tu, beliau Fatimah ialah wanita yang terbaik masih hidup. Bukan mereka yang menguruskan jenazah Nabi SAW. Jadi tak perlulah bagi orang lelaki lah yang urus. Jenazah ni kalau lelaki boleh urus, ni lelaki. Kalau wanita yang boleh urus jenazah wanita, wanita. Apabila dah tak ada pilihan, baru dah lelaki menguruskan jenazah wanita. Termasuk ibu. Apabila ibu yang meninggal, bukan anak lelaki yang urus, anak perempuan yang urus. Walaupun yalah kita tak payahlah nak jadikan dalil ada ustaz tu yang uruskan ibunya apa, itu orang yang itu ustaz tu. Kita tak nak dengan dalil.
Nabi SAW apabila ananda baginda meninggal, yang namanya Zainab meninggal, bukan Nabi yang uruskan jenazah anak dia. Walaupun Nabi ialah sebaik-baik orang. Bukan Nabi yang uruskan jenazah Zainab, tapi kaum wanita yang menguruskan. Jadi bagi hak tu betul-betul, kerana ia melibatkan soal aurat kemudiannya. Kita nak bersih mandi jenazah kini, kita nak bersih betul-betul. Apabila Abang Ipas yang meninggal, saya ingat lagi pengalaman mandi jenazah yang terbaik pernah saya temui. Jadi yang datang ni, Pak Cik tu dari Puchong, dia datang ke Shah Alam dalam beberapa tahun yang lepas. Kemudian dia pun menggunakan air yang tidak banyak dan dia ajar kami beberapa orang yang datang ni nak mandi jenazah ni, dia sebut caranya macam mana dengan penuh lembut cara dia bimbing. Masa tu api malam, ya. Dia bimbing, dia bersih dan sekali bila bahagian sulit, dia kata okey yang ini saja yang buat. Dia sebut dia cerita sambil dia senyum, cukup mesra. Dan bahagian sulit dia kata biar dia buat, orang yang tak boleh. Diuruskan, orang yang bantu-bantu je dan tidak melihat bahagian aurat yang berat. Bahagian paha tu kita tengoklah. Tapi bahagian aurat yang berat, bahagian kubul dan juga dubur tak dibenarkan. Jadi dalam keadaan kita nak bersih betul-betul, maka tak sesuai lah lelaki mandikan jenazah wanita walaupun isteri sendiri. Walaupun dia bukanlah aurat sebenarnya. Selagi mana ada wanita, wanita. Selagi mana lelaki, lelaki. Benda ni dah benda yang perlu dipelihara ibu-ibu sekalian, ya. Baik. Dipanggil, ya Kak? Ustaz. Ustaz. Ya, Ibu. Kadang tu, sorry. Siapa cakap dulu? Saya Kak, kejap ya Kak. Aku cakap dulu. Kenapa Cakap. memang digalakkan macam sebaik-baiknya seorang isteri menguruskan jenazah suami. Seorang suami maksudnya satu keluarga lah, satu keluarga menguruskan jenazah mak dia ke ataupun isteri dia ke suami dia. Jadinya maknanya kalau kita nak buat sesuatu biar ada bertandakan habis lah Ustaz. Ya. Itulah wallahualam. Saya tak berani komen lebih. Tapi setakat pembacaan saya dia paling baik mengikut gender. Okey Kak. Ikut jantina. Okey Ustaz. Yelah. Okey. Sebab Kak Syarul pula, kami di Sungai Chor tu, kadang tu anak lelaki di offer, makcik kami nak mandikan mak boleh? Jadi kami benarkan tutup aurat lah, aurat kami kena jagalah. Bila dapat dengan Ustaz ni, bolehlah saya katakan kita ikut cara Nabi lah. Masih Ustaz penerangan. Itulah, hati-hatilah. Ini dipanggilkan sebagai, orang panggil sebagai warak. Warak ni kita menjaga daripada melakukan perbuatan yang boleh menimbulkan fitnah. Okay, sekejap. Cuba saya tengok satu benda sekejap. Okey, ini pun ada ni. Hadis Nabi contohnya. Okey. Walaupun benda tu harus, harusnya memang harus, memang boleh. Tetapi kalau kita tengok penelitian, ini ada dalam fatwa wilayah dulu, merujuk dan meneliti kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama. Mereka menyatakan bahawa yang lebih utama adalah jenazah lelaki dimandikan oleh orang lelaki, manakala jenazah wanita dimandikan oleh perempuan sendiri, kata dia. Walaupun dibolehkan tu cerita lain, tapi yang mana lebih baik ceritanya. Okey, sekejap sebut saya cari fatwa yang lain pula untuk kita betul-betul memuaskan hati. Okey, sikit je saya masa sikit.
Okay, tak apalah, kebanyakan kata harus je lah. Cuma ada satu tadilah tempat di fatwa wilayah tadi menyatakan sebaik-baiknya mengikut gender ya. Laki dengan laki, wanita dengan wanita. Itu yang terbaik. Baik. Kemudian kita tengok hadis ni. Bab khaufil mu'min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab orang mukmin yang bimbang pahala amalan-amalan dia ni akan apa-apa tidak dikira dalam keadaan dia tidak menyedarinya. Baik. Siapa nak baca? Saya bacalah untuk jemaah masa. Wa qala Ibrahim At-Taimi ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukazziban. Ibrahim At-Taimi menyatakan, sekejap ya ibu-ibu, bagi saya ni sekejap ya. Okey. Ibrahim At-Taimi menyatakan ma aradtu qawli amali ala amali. Tidaklah aku bandingkan antara perkataan dengan perbuatanku. Maknanya bila dia buat perbandingan antara kata-kata dia ataupun sembang-sembang dia dengan perbuatan dia, amalan dia sendiri, illa khasyitu an akuna mukazziban. Melainkan aku merasakan diriku ni termasuk orang yang berdusta. Macam mana ya? Maknanya dia bimbang, dia ni sembang je lebih, buatnya tidak. Saya pun bimbang macam tu juga, tapi hari ni saya berharap saya hanya berkongsi je lah, bukan nak sembang lebih-lebih kan. Tapi Ibrahim At-Taimi sebut dengan jujur, dengan penuh telus. Dia bimbang kalau dia duk banding-banding amalan dia dengan kata-kata dia ni, sembang je lebih. Jadi dia bimbang dia ni dianggap sebagai pendusta. Oh, dahsyat ni. Ibrahim At-Taimi ni siapa ibu-ibu sekalian ya? Siapa ya Ibrahim At-Taimi ni? Tapi dia bukan sahabat Nabi. Dia ulama lah. Mungkin tabi'in ke apa, Allah Alam. Bukan baik, kemudiannya. Ya? Bukan Ibnu Taimiyah tu bukan? Bukan. Itu lain. Wa qala ibn Abi Mulaikah. Ya, wa qala ibnu Abi Mulaikah. Ini tabi'in. Adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Saya telah menemui 30 orang sahabat Nabi yang mana mereka semua takut kepada nifaq berlaku ke atas diri mereka. 30 orang sahabat Nabi yang ditemui oleh Ibn Abi Mulaikah ni semua bimbang mereka ni sebenarnya orang munafik kerana sembang lebih tadilah. Ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tak ada seorang pun kalangan mereka yang menyatakan bahawa tingkat keimanan mereka ni sama dengan Jibril dan juga Mikail. Walaupun mereka warak, tapi mereka tak mendakwa mereka ni orang yang tinggi keimanan. Tengok sahabat Nabi sampai begitu. Kita sekarang ni benda kecil pun kita besar-besarkan. Terbalik. Zaman sahabat Nabi dulu, benda amalan besar pun mereka anggap biasa je. Tapi zaman kita ni benda kecil je kita perbesar-besarkan. Zaman sahabat Nabi dulu, dosa kecil dianggap besar. Zaman kita ni dosa kecil kita tak heran pun, dosa besar pun kita anggap sebagai dosa kecil. Itu terbaliklah puan-puan sekalian ya. Itulah yang kena hati-hati sekarang ni. Dahsyat sangat sekarang ni, saya tak tahu, pening saya. Tapi tak apalah, semoga Allah selamatkan negara kita. Wa yuzkaru 'anil Hasan ma khafahu ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Okey. Apa kata Al-Hasan? Tidak ada orang yang berasa takut dicap sebagai orang munafik melainkan orang yang beriman.
Ma khafau, tidak ada siapa pun yang takut dicap sebagai orang munafik melainkan orang beriman. Orang beriman ni takut sungguh dianggap sebagai orang munafik. Wala aminahu illa munafik, dan tak ada siapa pun yang aman daripada sifat munafik, maknanya dia tak bimbang pun dia anggap sebagai orang munafik ialah orang munafik. Orang munafik pun dia tak bimbang. Orang beriman ni bimbang dianggap sebagai orang munafik. Orang munafik sendiri yang kaki penipu tu dia tak bimbang pun. Sebab dia berasa dia hebat lah. Wa ma yuhzaru minal israr ala nifaqi wal isyan min ghairi taubatin. Dan peringatan agar tidak terus menerus berbuat kemunafikan dan kederhakaan tanpa taubat ialah berdasarkan firman Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, surah Ali Imran ayat 135 ya. Yakni Allah Ta'ala memuji orang yang beriman yang mana mereka walam yusiru, tidak terus menerus melakukan perbuatan yang tidak elok, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya ya. Okey, baik. Jadi ini cerita tentang ketakutan orang beriman, ibu-ibu sekalian ya. Orang beriman begitu takut, dia anggap sebagai orang munafik, sedangkan orang yang melakukan dosa pun relax je. Dan tak ada pun sahabat Nabi yang menganggap keimanan mereka ni sempurna. Allah Alam. Okey, mungkin boleh seorang baca hadis? Silakan. Siapa nak baca? Saya Ustaz. Silakan. Ifah. Wabihi qala haddathana Muhammad bin Ar'arah qala haddathana Syu'bah an Zubair qala sa'altu Aba Wa'il anil murji'ah faqala haddathani Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuq, mencela orang muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang muslim adalah kufur. Okey, terima kasih Ifah. Sementara Ifah membaca hadis tadi, sempat saya tengok satu fatwa ni ibu sekalian. Hukum anak lelaki memandikan jenazah ibunya selepas kematian tidak harus selagi mana wujud wanita yang lain. Apabila tidak wujud orang wanita lain barulah dibenarkan. Okey, baik. Maknanya ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Apabila ada khilaf kalangan ulama ni, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, lebih baik kita mengambil jalan selamat, iaitu tak boleh. Jalan selamatnya tak boleh lah. Bukan jalan selamat tu boleh. Sebab ada ulama kata tak boleh. Jadi jalan selamatnya ialah tidak dibolehkan ya. Dan kalau dalam bab mahram, kalau lelaki ni adik perempuan dia, kakak dia, atau kalau yang perempuan ni abang dia, adik lelaki dia pun tak boleh ya. Tak boleh, kecuali isteri je. Isteri je dibolehkan. Walaupun dibolehkan suami mandikan isteri, isteri mandikan suami, selagi mana boleh elak, elaklah. Selagi boleh elak kan. Walaupun ada hadis Nabi SAW menyatakan kalau kamu meninggal Aisyah masa aku hidup, aku yang akan uruskan jenazahmu. Betul ada hadis. Tapi itu Nabi SAW. Ulama kata harus. Tapi bukanlah satu pilihan ya, ibu-ibu. Baik. Jadi sekarang ni kembali pada hadis yang dibacakan oleh Ifah tadi. Okey, baik. Siapakah guru Imam Bukhari dalam hadis ni, puan-puan? Kak Ain, ada Kak Ain. Kak Ain? Ya, Ustaz. Siapa guru Imam Bukhari dalam hadis ni, Kak? Siapa boleh tolong Kak Ain? Silakan. Syu'bah. Syu'bah mana Kak ni? Muhammad ibnu Ar'arah. Ni Kak, yang depan sekali ni. Muhammad. Dia senang Kak, yang awal sekali tu guru Imam Bukhari lah, sebab hadis ni riwayat Bukhari. Kalau hadis ni riwayat Muslim, inilah yang awal-awal sekali tu guru Imam Muslim. Begitu. Saya perasan ada sahabat saya Ustaz Ashri join sekali. Baik, ahlan Ustaz Ashri.
Baik, jadi yang guru Imam Bukhari ni Muhammad bin Ar'arah. Okey Kak, satu lagi soalan Kak. Siapakah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini? Abdullah Ustaz. Abdullah tu Abdullah bin apa? Kita dah cerita dulu kan, kalau Abdullah tu tak disebutkan bin, so Abdullah apa tu? Mas'ud. Yes, Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu fikum. Okay, cuba lihat ni kan, Ibrahim At-Taimi dia kalangan fuqaha utabi'in. Antara tok fakih kalangan tabi'in. Itu Ibrahim At-Taimi. Ibn Abi Mulaikah. Kemudian kita tengok sekejap ya, mana kat bawah sikit. Abu Wa'il. Abu Wa'il ni sahabat Nabi juga kot ni. Abu Wa'il Al-Hujri ke ataupun siapa ni? Abu Wa'il bukan kot. Abu Wa'il ni mungkin Abu Wa'il tabi'in, wallahu alam. Okey ni. Rawahu jama'atun an Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini ialah Abdullah bin Mas'ud. Bila tak disebutkan, disebut Abdullah je, tak disebutkan bin apa, itulah Abdullah bin Mas'ud. Kecuali yang bawa hadis daripada Abdullah tu ialah orang macam apa tu, astagfirullah, lupa dah nama, Nafi'. Kalau Nafi' itu adalah anak murid Abdullah bin Umar. Kalau disebut Nafi' berkata guru saya Abdullah meriwayatkan hadis, itu Abdullah bin Umar. Tapi kalau selain daripada Nafi', standardnya Abdullah bin Mas'ud. Okey, ada dua benda disampaikan oleh Nabi SAW. Sibabul muslimi fusukun. Mencela orang yang orang Muslim itu ialah perbuatan yang fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang beriman pula dianggap sebagai kafir. Ya, kafir. Okey, sekarang ni ibu-ibu sekalian, perkara yang penting juga untuk kita fahami ialah perkataan sibabun, ya. Sibabun. Jadi sibabun ni apa maksud dia? Okey, sibabun ni ataupun sibabu, minta maaf. Sibabu bermaksud perkara yang dia macam mana ya? Dia asal perkataan sibabu tu ialah sabun. Okey, nampak ibu-ibu Perkataan sibabu tu asalnya ialah sabun. Sabun ni saya tulis di ruangan chat. Sabun. Siap mengabari sekali tu. Sabun. Baik. Kalau sabun artinya mencaci ataupun mencela. Tapi sabun ni dia mencela dalam keadaan benda tu memang wujud pada orang tersebut. Kenapa A tu mencela si B? Kerana B tu memang perangai jahat. Tapi si A ni pun agak-agaklah jagalah mulut sikit, ya. Jagalah mulut sikit. Ni tak pasal-pasal cela si B ni, kamu ni kaki pencuri, suka ambil duit orang, mengata-ngata depan orang ramai pula. Tapi itu sabun dia mencela benda yang ada pada orang tu. Tapi Allah Ta'ala, Nabi SAW tak kata sabun. Nabi tak kata sabul muslimi fusukun, tak. Nabi kata sibabu. Sibabu ni kalau dalam bahasa Arab dia masdar. Masdar yang bererti kata Ibrahim Al-Harbi. Ibrahim Al-Harbi dia sebut, kalau kita baca sibabu, artinya kita mencela benda tu ada pada orang tu dan benda tu tak ada pada orang tu. Kita cela juga. Dengan tujuan untuk memalukan diri dia ataupun mengaibkan orang tersebut. Nampak ibu-ibu? Kalau sabu, kalau kita baca sabu, kita mencela benda tu ada pada orang tu. Tapi bila Nabi SAW menyatakan sibabu, artinya benda tu boleh jadi ada pada orang tu, dan tidak ada pada orang tu. Artinya kita menokok tambah celaan tersebut. Jadi artinya mana lebih kuat? Sabu ke sibabu? Sibabu. Sibabu lebih berat daripada sabu. Baik. Jadi perbuatan sabu, okey Ifah,
Kalau sabu boleh jatuh pada fasik tak? Boleh. Haifah, Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tarik balik. Nabi tak guna sabu kan. Kalau orang tu sabu, dia tak jatuh fasik lagi. Yang jatuh fasik ialah sibabu. Ustaz, Ya. tapi tadi kan Ustaz cakap kalau sibab tu adalah cela benda yang ada dan tak ada. Maksudnya bukankah sabu tu termasuk dalam sibab? Tapi kalau sabu saja tak jatuh fasik lagi. Sebab Dia tak panggil. sebab walaupun dia mencela, tapi dia mencela benda tu ada pada orang tu. Orang tu memang perangai tak elok. Okey, tapi kalau dia ni cela tu berlebih-lebihan, sampaikan benda tu orang tak buat pun dia cela juga, maknanya dia mereka-reka kisah tentang orang tersebut, itulah yang membuatkan seseorang tu jatuh fasik. Mana sabu tu dia baru satu bahagian baru. Babu tu dia merangkumi bahagian lain. Siapa yang terkeluar suara ni? Kedai ke? Kita dah tunggu. Kak Syida. Kak Ain kena tutup suara Kak Ain. Okey, terima kasih. Ustaz, terang balik tu yang si babu tadi macam mana mencela memang pada memang ada pada yang dicela itu betul. Itu ke? Macam ni saya ulang balik Kalau sabun, sabun ni mencela benda yang ada pada orang tu. Contohnya sabun. Orang tu apa dia? Orang tu dia suka pukul isteri dia, na'udzubillah. Jadi kita pun marah dia, kita cela dia. Contohlah, minta maafnya saya guna bahasa ni, dasar kaki pukul isteri, contohnya. Dia memang pukul isteri dia. Tapi yang kawan tadi pun agak-agak lah sampai mencela orang, sampai mencela menyakiti hati orang. Tak boleh kita menasihati, boleh. Kita marah boleh, tapi kita mencela dia. Dasar kaki pukul isteri contohnya kan. Okey, itu sabun. Itu sabun. Tapi sabun. Sin ba. Sin ba alif. Ada sin ba. Sabun. Boleh ibu Sabun ada dalam ruangan chat tu. Saya tulis sabun. Sabun tu mencela benda yang ada pada orang tu. Kalau sibabu, perkataan sabu tu kita tukar kepada sibabu. Sibabu tu bukan saja kita mencela benda yang ada pada orang tu. Kita tokok tambah lagi dengan minta maaf. Contoh dengan saya minta maaf bahasa agak kasar ya. Contoh biasa orang katakan anak haram. Padahal tak pun. Cuma dia menokok tambah. Dia macam fitnah, tapi fitnah ni dia di belakang-belakang. Mencela ni di depan-depan. Jadi dia mencela satu benda yang tak ada pun pada orang tu. Kita kata suka pukul anak, padahal dia tak pukul pun anak dia. Sekadar dia tegur nasihat rotan kalau buat kesalahan je. Jadi bila kita menokok tambah celaan tersebut, maka dia up daripada sabun kepada sibabu. Sibabu ni begitu Ya, alhamdulillah. Okey, baik. Dan kalau mengikut guru saya, dia menyatakan sibabu tu maknanya menjadi tabiat dia. Dia suka mencela orang. Kalau adalah dia cela sekali setahun, 2 kali setahun, itu tak dipanggil sibabu lagi. Tapi kalau memang kerjanya suka memaki orang, caci orang, barulah dia dipanggil sebagai sibabu. Jadi macam saya tanyakan kepada Ifah tadi, sabu, kalau orang tu sabun, adakah dia dianggap sebagai orang yang fasik? Okey, tidak. Tapi kalau dia sibabu, dia selalu mencela, dia mencela dalam keadaan berlebihan, barulah dia boleh jatuh ke dalam kancah fasiqah. Ya, fasiqah. Boleh InsyaAllah. Okey, baik. Begitulah dengan perbuatan kita luhu. Kita luhu ni pun maknanya dia telah jadi budaya dia membunuh orang. Kalau dia pernah membunuh orang, na'udzubillah, membunuh ni dosa besar. Tapi kalau dia pernah membunuh sekali, dia tak jatuh kafir lagi. Tapi kalau memang kerjanya membunuh, kita luhu, bukannya qatluhu. Bukan Nabi kata wa qatluhu dan membunuh. Tak, Nabi kata wa kita luhu. Artinya memang membunuh tu jadi tabiat dia. Dia bunuh orang. Pembunuh upahan ke apa ke, maka dia jatuh kepada kafir. Kenapa dia kafir? Kerana dia telah mengambil tugas Tuhan. Nyawa ni tugas Tuhan. Hak Tuhan. Apabila kita mengambil tugas Tuhan,
maka kita dianggap sebagai kafir. Ambil tugas Tuhan nak menentukan syurga neraka orang pun dah dianggap sebagai bahaya dah amalan kita. Kamu ni ahli neraka, kita katakan. Na'udzubillah, seseorang itu boleh masuk neraka kerana dia menerakakan orang lain. Itu baru kata neraka dan syurga. Apabila dia melakukan pembunuhan pula, dia mengambil tugas Tuhan yang besar, iaitu mengambil nyawa. Maka logiklah kalau ia dianggap sebagai orang yang kafir. Ya, baik. Persoalannya ibu-ibu sekalian, fasik ni apa maksud dia? Apa maksud fasikun? Orang yang tak mengamalkan ajaran Islam. Orang yang berterusan melakukan dosa. Semula Kak Anis putus yang suara hujung. Orang yang berterusan melakukan dosa. Melakukan dosa. Okey, Kak Alina apa Kak Alina? Dia tak heran dengan dosa tu dan dia suka menunjuk pula. Wah, okey. Kak Anis mungkin kita boleh tambah sedikit. Orang yang berterusan melakukan dosa besar dianggap fasik. Namun ada setengah ulama menyatakan orang yang berterusan melakukan dosa kecil pun dianggap sebagai fasik. Tapi saya kira lebih tepat kalau berterusan melakukan dosa besar dianggap fasik. Dan apa yang Kak Lina sebut tadi pun betul. Orang yang tidak hairan dengan dosa yang dilakukan, dia tak endah pun. Bagi dia buat dosa tu, biasalah tu buat dosa kan. Kalau tanya sebagian orang kan, na'udzubillah, zina tu jadi benda biasa je. Jadi kata semalam baru dia zina sebagai contoh, ataupun semalam baru dia berjudi, ataupun minum. Orang kampung saya pun ada minum-minum, kita jumpa botol arak. Tapi ialah bukannya jenis kanak-kanak kan. Tapi minum juga, dianggap benda tu sebagai biasa dan dia pelik. Macam mana kamu tak pernah minum? Sedangkan dia baru umur 16-17 tahun pun dia dah minum dah. Minum arak sebagai contoh kan. Maka itulah yang dianggap sebagai fasik. Fasik ni dia asal perkataan fa, sin dan qaf. Fasaqa. Fasaqa ni asalnya bermaksud kharaja, keluar. Contohnya tikus. Tikus dipanggil oleh Nabi SAW sebagai fuwaisiq. Fuwaisiq. Fasik lah. Okey. Fuwaisiq ni, kenapa tikus dipanggil fuwaisiq? Kerana tikus keluar daripada lubang dia. Jadi sesiapa yang keluar daripada daerah ketaatan menuju daerah maksiat, itulah dipanggil sebagai fasik. Main nombor ekor Kak Syida, ya. Kalau orang tu memang jenis tikam nombor ekor aja, fasik. Fasik tak boleh kata apa dah. Dan fasik ini dia tak ada pilihan lain melainkan at-taubatan nasuh. Kena taubat yang penuh keikhlasan, ya. Baik. Jadi ini besar dosa ni. Kita tengok bagaimana Imam Bukhari bermula dahulu. Betapa bimbangnya sahabat-sahabat Nabi dulu. Ustaz, Ustaz, fasik tadi Ustaz kata keluar daripada daerah apa? Daripada ketaatan kepada Allah. Dia tidak taat pada Allah, mudah ceritanya saya gunakan dia keluar daripada ketaatan menuju ke maksiat. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, kalau kita tengok sahabat Nabi punya pemikiran dia takut sangat tu. Okey, contohnya Ibn Battal sebut ni saya dijumpa ni. Kita cuba cari nama Ibn Battal. Okey, cari mana nak cari ni. Ibn Battal ni, Ibn Battal, tapi sini tak ada baris. Saya tak tahu macam mana nak cari baris kat sini. Ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Kata Ibn Battal, innama khafu li'annahum talat a'marahum hatta ra'aw minat taghayyur ma lam ya'haduhu wa lam yuqaddiru ala inkarihi fakhafu an yakunu dahinu bisuku. Sahabat Nabi ni bimbang kalau umur mereka panjang sehingga mereka ni akan melihat banyak kemungkaran berlaku dalam keadaan mereka tak mampu untuk menegur kemungkaran berlaku tersebut. Jadi mereka takut bila mereka tak tegur kemungkaran, artinya mereka dianggap sebagai mereka takut digelar sebagai orang munafik lah.
Okay, baik. Mereka takut dianggap sebagai orang yang bersetuju dengan kebatilan. Nampak sahabat Nabi? Sahabat Nabi ni, semua orang nak umur panjang. Tapi mereka bimbang kalau umur mereka panjang sangat sampai satu masa mereka melihat maksiat demi maksiat berlaku. Dalam keadaan masa itu mereka pun tak ada kemampuan dah nak lawan maksiat itu. Kerana yang melakukan maksiat itu dianjurkan oleh pemerintah sendiri sebagai contoh. Jadi mereka bimbang dengan umur panjang kerana fitnah yang berlaku. Sebab itu ada satu doa yang diajarkan, tapi ibu cari sendirilah doa ni. Dia macam mana ya? Wa tawaffani ghaira maftun, minta maaf. Wa iza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftun. Apabila engkau menghendaki berlakunya fitnah kalangan kaumku, artinya kalaulah kaumku suatu masa nanti akan buat maksiat, akan melakukan maksiat demi maksiat, fatawaffani ghaira maftun, maka matikan aku sebelum aku terjerumus ke dalam perkara tersebut. Jadi saya pun baca doa tu biasanya pada waktu maghrib, dan saya doakan, ya Allah, matikan aku sebelum aku melakukan perkara yang tidak elok pada pandangan matamu. Sebelum kita ni terjerumus ada keinginan melakukan maksiat, matikan aku dahulu. Ataupun ketika masyarakat masa tu dah bergulungan dengan maksiat yang begitu berleluasa, matikan aku sebelum sampai ke zaman tersebut, kerana kita bimbang keimanan kita tak mampu bertahan. Ya, baik. Tu malah saya malah sebut tu, nanti suruh share pula. Nanti kalau rajin saya cari pan ni. Okey. Kemudiannya ini juga menunjukkan keimanan para sahabat Nabi sehingga digambarkan oleh Hasan Basri. Hasan Basri kata, okey, jika ada orang yang tidak takut terjerumus ke dalam kemunafikan, maka dia adalah orang munafik. Sampai begitu. Orang yang tak takut dia tak takut bahawa dia akan terjerumus ke dalam perangai-perangai munafik ni, sebenarnya dia lah orang munafik. Orang yang beriman ni sentiasa takut dia anggap sebagai orang munafik. Orang beriman ni sentiasa takut dia ni ada melakukan kesalahan-kesalahan yang kita tahu kesalahan ini dalam bentuk yang disedari dan dalam bentuk yang tidak disedari. Kadang-kadang kita rasa benda tu bagus, padahal benda tu dosa. Itu bahaya. Sebab itu sahabat Nabi dulu kan dia mudah aja sahabat Nabi ni. Dia tak heran pun dengan kita yang jenis hafal Quran ni, ibu-ibu sekalian. Dia tak heran pun dengan kita yang jenis ibadah banyak main lagi ni. Sebab benda tu tak menjamin pun. Solat banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, hafal Quran 30 juzuk ni bukan satu jaminan. Bagi mereka melihat daripada sudut kualiti. Okey, solat berapa? Tak banyak tapi kualiti tinggi. Sebab tu ulama bila bincang antara solat duha sebagai contoh, saya tak buatlah jujurnya kan. Tapi solat duha mana yang paling baik? 8 rakaat ke 12 rakaat? Baik, ada ulama kata 12 rakaat, tapi pandangan paling kuat 8 rakaat. Apabila orang tu buat 8 rakaat, ni memang kaki solat lah, kita 2 rakaat pun letih nak buat. Tapi bagi kaki solat, mereka buat 8 rakaat lebih berkualiti daripada buat 12 rakaat. Kerana bila buat 12, dia jadi penat dah. Dia akan jadi solat tu akan kurang. Setiap satu solat tu dia akan kurang sebab dia cukup 12. Tapi kalau dia buat 8 ni, dia boleh kekal banyak lagi. Ini bagi kaki solat lah. Kalau macam saya ni antara 2 dengan 4 lah. Kalau 4 malas sikit, buat cepat-cepat. Kalau 2 tu rajin sikit lah. Buat lambat-lambat sikit pun okey lah sebab 2 je. Maka mana lebih baik kalau kita nak ukur diri kita ni? Buat 4 rakaat dalam keadaan cepat-cepat ke? Ataupun buat 2 rakaat dalam keadaan berkualiti? Biar Maka, saya 2 berkualiti. Betul, 2 berkualiti lebih baik. Tapi tanpa kita menafikan. Contohnya kalau sebelum zuhur tu elok 4 rakaat. Pun minta maaf lah ibu-ibu payahnya nak buat di rumah ni. Masa PKP nak solat sunat qabliyah ba'da zuhur ni cukup payah. Tapi kalau dalam keadaan biasa kan, kalau kita nak bincang sudut ilmu, mana lebih baik solat 2 rakaat sebelum zuhur berkualiti ke 4 rakaat yang biasa? Maka yang itu saya tak boleh nafikan lah. Solat 4 rakaat sebelum zuhur lebih baik. Kerana ia lebih menepati sunnah Nabi SAW. Tapi ceritanya ibadah ni yang paling penting kualiti. Kalau hafal Quran, okay.
ada orang nak datang rumah saya lah. Saya kena penutup lah ya. Sebab ada benda nak kena beki kat rumah, ada rosak. Akhirnya, kalau hafal Quran pun, kalau kita bangga dengan anak, keluarga kita yang hafal Quran, sebenarnya bukan itulah jaminan ibu. Baguslah hafal Quran, saya pun setuju baguslah hafal Quran, bukan kita larang. Tapi jangan kita kata anak kita hafal Quran ni mana anak kita yang paling bagus. Tak. Nak tak nak dia kena tengok dari sudut amalan dan kualiti hati dia tu. Kalau hafal Quran, tapi kerjanya asyik mengorak orang perempuan je, dan memang ada pun, tak ada guna juga kan. Jadi penghayatan terhadap hafalan Quran tu lebih diutamakan daripada menghafal Al-Quran itu sendiri. Saya minta diri terus sebab ada orang datang rumah nak baiki bilik air rosak. Okay, minta maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Cepat Ustaz dah keluar dan terima kasih Ustaz. Cepat sempat cakap terima kasih. Emergency lah tu. Kasih Sida je lah. Tapi tu lah hari kita dapat lah kan. Amalan Sida lah. Ni harap-harap bukan sengaja ni. Budak-budak lelaki kata, Zai, boleh tak saya menembak? Boleh. Kita bercakap boleh. Orang tak ada bel mau bercakap. Assalamualaikum. Ni lah Kak Ain. Lama tak tengok Ni Kak Ain. Lama tak tengok semua orang. Kita ni tau. Semua orang buka kamera nak kenal. Ustaz dah tak ada. Alhamdulillah. Kak Ain Saya kenal. Belum duha. Kak saya kena undur dulu sudah ya. Semua Bina adik-adik. kau Ustaz. Apa Syur. salah? Yang ni So, siapa ya? Ya. Tak, yang tadi tak kenal siapa. Di mana satu tu? Cida kenal Kak Zai lah. Okay, sorry Kak Zai tak buka. Okay. Dari sengaja. Oh tu Kak Zai. Ya. Assalamualaikum Kak. Selamat berkenalan. Salam. Yang ni siapa ya? Yang mana? Saya join yang online. Siapa ya? Anis. Anis Kak. Anis. Nak tengok muka Ifa lah. Ifa. Ini Harulina, dia daripada KKM yang dia bagi Harulina. sebab berkenaan dengan apa vaksin lah tu Harulina. Vaksin lah itu. Lagi Sarina tu. Yang tadi tu yang dia kata dia mamak tu kan. Mana dia Sarina? Oh tu Sarina. Ifa kita kenal Ifa. Ifa ada keluarga? Ifa. Oh tu Ifa. Assalamualaikum Ifa, baru nampak Ifa. Alhamdulillah, pinjam nama kita kan. Komen. Muda lagi. Ifa student ke? Ifa tengah study ke apa? Belajar. Belajar apa Ifa? Syida, I think I'm the oldest in this group. Tudung biru. Siapa tudung biru? Oh, Ifa student ya? Student ilmu Quran kat mana Ifa? UKM. Umur berapa cik? Dia ni orang pula Lina. Interview orang ke? Anak-anak hari ni saya cuti sebenarnya. So saya sangat happy. Patutnya kuliah Ustaz Zul ni saya macam segan nak involve sangat sebab tengah kerja bila Ustaz ada tanya soalan tu kita macam apa? Tak dengar sangat betul. Ustaz tanya apa? Tak tahu. Tapi hari ni bebas. Alhamdulillah. Patutlah muka tengok ceria lain macam. Kat rumah ni Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Kak Zai. Terima kasih semua. Okey. InsyaAllah jumpa lagi. Satu lagi yang penting sampaikan kepada semua berkenaan dengan orang perempuan kalau boleh masa pengurusan jenazah tu jangan berada di tengah kuburan dah kan benda tu kan. Nah semua kan sebab benda ni susah sangat nak beramal, subhanallah. Kita ingat, kita tahu tapi bila kita pesan dia orang akan buat juga benda tu. Dia orang akan peduli yang penting juga. Katakan selama pergi kubur tu. Tapi jagalah orang tak boleh dekat-dekat orang lelaki semua. Tapi saya elok-elok jangan dia kata, ya Allah, awak lu buat. Kan tu anak jatuh jiran. Bang ni Kak Zai yang kena COVID tu kan. Ya. Ini seorang lagi COVID ni. Cuaca dah macam lari sangat itu yang Kak Zai sekarang dah kabur. Ini tadi Kak Zai malam masuk. Mis Kak Zai tak dapat. Tu Kak Zai cakap tadi apa dia yang tadi.
Itu. Saya pun kadang-kadang terlupa masuk grup sana tu. Kadang banyak sangat grup saya masuk, memang rasa terlupa. Betul-betul. Kadang itu kadang-kadang kata semak dulu. Hari ni tak sempat semak. Sibuk. Okey Syedah. Assalamualaikum. Boleh juga Kazan ya. Hari ni Kak Syida saya baru faham tau. Macam saya nampak beberapa lah contoh macam sepupu meninggal. Oh memang wife dia tak pergi. Mak mentua saya pun tak pergi bila bapa mentua meninggal. So baru saya faham dia sebenarnya iddah tu dah start dah kan Kak? Bukan Sarinah kan? Tapi itulah. Ya Kak. Kak tu nak cakap pengalaman sendirilah. Memang masa suami meninggal memang sebelum tu dah ada belajar. So memang tak pergilah sebab dia diuruskan di surau. Jadi lepas pada tu memang tak pergi. Lepas tu pergi tengok kubur pun dah habis edah baru saya pergi. Masa belajar tu ustaz yang bagi tu mufti dari Kedah lah. Ada kursus bagi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia kata sebab bila dah meninggal tu memang edah tu dah start dah. Kita buat tu sebab kita kena jaga maruah kita dan suami kita lah. Betul. Dia kata yang terbaik dia kata. Tapi orang nak buka dah tahu tu yang tak tahulah kan. Tapi bila dah tahu tu kalau boleh tak usahlah. Itulah. Sebab kita tak pengalaman sendirilah. Hospital tu macam mana Kalau kita dekat hospital, lepas tu suami kita meninggal kat hospital. Jadi pengurusan jenazah dia kat hospital. Kita bawa ke surau. Kita yang ada kat hospital tu macam mana balik rumah? Dia macam terus lah kan. Saya cerita pengalaman saya macam misalnya meninggal kat hospital. Masa kat hospital tu kita ada lah. Tapi bila dia akan bawa balik jenazah tu ke rumah, lepas tu dia nak bawa untuk mandi apa semua, jangan pergi dah lah. Setakat dekat rumah kita je lah. Tapi sebenarnya kan documentation, kena pasti apa semua tu kan kena settle dulu kan. Baru kita boleh balik. Yelah masa tu kita buatlah sebab kita yang kena uruskan. Kita yang kena uruskan. Kalau tak silap saya lah. Lepas tu tak lah. Lepas tu anak lah buatkan. Pergi ambil sijil mati ke apa tu semua tu anak buatkan. Ada orang lain lah buatkan kan. Tapi lepas pada jenazah tu akan bawa balik rumah kita. Lepas tu dah kita pun besok paginya suami saya lah dalam kes suami saya. Paginya bawa ke surau. Saya tak pergi terus. Tapi kan ini kita cerita ruang lingkup sebagai seorang isteri. Tapi ruang lingkup di kalangan Kak Syida record lagi tu. Online tu. Tak nak record dah. Dia kalau record dia padam ke semua? Tak kan? Tak. Dia padam kan record ya?